Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita bertemu lagi di dalam usaha kita untuk mendalami kitab karangan Syekh Abdullah bin Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, satu karya yang dianggap karya asas bagi mereka yang ingin mendalami mazhab al-Imam Asy-Syafi'i secara tertib, secara orang kata apa, secara berfakta, berkitab. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah merezekikan kita untuk dapat membaca kitab ini, dan kita masih dalam mukaddimah, iaitu mukaddimah Sayyiduna al-Imam Salim ibn Abdullah, iaitu pada mukaddimah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iaitu mukaddimah sebelum beliau mendatangkan perbahasan-perbahasan yang berkait dengan fiqh dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Malam semalam kita telah pun sampai kepada perbahasan tentang alhamdu, kerana pengarang menyatakan alhamdulillah. Dan kalau kita masih ingat lagi kasar-kasar tu ingat lagi alhamdu huwa as-sana'u ala al-jamil al-ikhtiyari ala jihati ta'zim sawa'un ta'allaqa bil fadail am bil fawadil. Itu definisi bagi alhamdu secara bahasa yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, iaitu pujian dengan lidah. Disebut pujian maknanya kita fahamlah bila puji mesti dengan lidah. As-sana'u ay as-sana' bil lisan. Pujian terhadap keindahan yang boleh untuk dipilih. Kerana kalau kita puji akan keindahan yang tidak ada unsur pilihan, seperti kita memuji keindahan masjid, memuji keindahan permata contoh, memuji keindahan batu akik, maka itu tidak dipanggil sebagai alhamdu di sisi bahasa Arab, tetapi dia dipanggil sebagai al-madhu. Kerana al-madhu adalah as-sana' ala al-jamil al-ittirari ala jihati ta'zim. Maknanya kita memuji terhadap keindahan yang bersifat tiada unsur pilihan. Maksudnya dia sudah diciptakan sedia kala seperti itu. Maka itu adalah al-madhu, manakala alhamdu pula adalah pujian terhadap keindahan yang berunsur pilihan. Maknanya kita puji akhlak seseorang yang mana akhlak itu baik. Kalau dia tak nak buat baik, dia boleh buat, tapi dia tak mau perkara tersebut, bahkan dia mahu melakukan kebaikan, kita pun puji dia. Seperti kita memuji para teman-teman kita, para sahabat kita yang sentiasa melazimi zikrullah, melazimi solat berjemaah. Kita boleh pilih nak berzikir atau tidak, atau tidak sama ada mahu zikir ataupun tidak, mahu solat berjemaah ataupun tidak. Tetapi kita pilih untuk hadir. Maksudnya kita telah melakukan satu kebaikan yang kita boleh pilih. Maka orang puji terhadap kebaikan tersebut, maka itu dipanggil sebagai alhamdu. Dan semalam kita dah bincang panjang lah bahawa alhamdu ni ada 5 rukun. Alhamdu dia ada 5 rukun. Hamid, orang yang memuji. Mahmud, orang yang dipuji. Mahmud bihi,
iaitu pujian tersebut, pujian tersebut mahmud alaih, sebab kenapa pujian itu dikeluarkan, dan sirah iaitu bahasa yang digunakan, gaya bahasa yang digunakan dalam pujian. Jadi itu adalah alhamdu secara bahasa. Dan ada satu lagi alhamdu iaitu difahami secara uruf. Maknanya kalau tadi bahasanya begitu, tetapi dari segi urufnya lain pula. Dia bukan semestinya pujian dengan lidah. Apa contoh semalam kita bagi satu kalimah yang dia ada makna bahasa, dia ada makna uruf? Terlupa dah saya. Kalimah aku, contoh, aku dalam bahasa adalah bermaksud saya. Tapi kalau guna aku dari segi uruf, dia hanyalah saya yang digunakan ketika bersembang dengan kawan-kawan. Atau bersembang dengan orang yang lebih muda daripada kita. Tidak dengan orang yang lebih tua daripada kita. Itu berdasarkan penggunaan. Walaupun dia berbeza dengan bahasa. Jadi begitu juga alhamdu, dia ada makna bahasa. Tapi dalam masa yang sama, dia juga ada makna uruf. Apa makna uruf bagi alhamdu? Kata para ulama, alhamdu urfan fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im. Fi'lun yunbi'u an ta'zim al-mun'im bisababi kaunihi mun'iman. Fi'lun yunbi'u. Ini kalau siapa yang nak catat secara bahasa Arab dia lah. Fi'lun yunbi'u an ta'zim al-mun'imi. Maksudnya alhamdu secara uruf ni, penggunaan secara urfinya adalah satu perbuatan. Maksudnya tak semesti pujian dengan mulut, tapi apa saja perbuatan. Fi'lun yunbi maksud dia yukhbir. Yunbi maksud dia yukhbir. Satu perbuatan yang memberitahu. Memberitahu tentang apa? Yunbi'u an ta'zimil mun'imi. Satu perbuatan yang memberitahu tentang memuliakan seseorang ataupun memuliakan satu zat yang memberikan nikmat. Al-mun'im maksud dia yang memberikan nikmat. Kalau tuan-tuan masih ingat ketika kita mendatangkan definisi Ar-Rahman, Ar-Rahman huwal mun'im bi jalailin ni'am. Ar-Rahman bererti al-mun'im, iaitu yang telah memberikan nikmat. Pemberi nikmat. Al-mun'im maksud dia pemberi nikmat. Yang masa sama, kalau Ar-Rahman tu maksud dia pemberi nikmat yang bersifat besar-besar, jalailin ni'man, nikmat-nikmat yang besar. Berbeza dengan Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqa'iqil minan, bidaqa'iqin ni'am. Ar-Rahim pula adalah yang memberikan nikmat yang bersifat halus-halus, bersifat enek-enek. Teringat makan shish tawuk, teringat pula shish tawuk. Apa shish tawuk fi Malaysia ni? Shish tawuk sejenis makanan Mesir. Kalau tak silapnya ayam Belanda shish tawuk ni dia panggang. Oh Tuhan, bila kita makan makanan yang begitu teringat kepada syurga. Okey, main teringin, ya Allah lamanya tak makan shish tawuk. Kan Pak Tam cari pula shish tawuk hadiah ke saya. Macam tu. Teringinnya nak makan ta'miyah. Macam tu, sejenis makanan Mesir lagi. Jadi permintaan yang begitu-begitu, kalau tu, ya Allah, Allah marzuqni ta'miyah ma'a kabab ma'a shish tawuk ya Rabbal Alamin. Ya Allah, rezekikan saya ta'miyah sekali dengan shish tawuk, sekali dengan kabab. Macam tu. Itu tidak dipanggil nikmat yang besar-besar. Itu nikmat yang halus-halus, yang kecil-kecil. Tidaklah seperti nikmat yang besar, ya Allah rezekikan aku syurga, rezekikan aku kehidupan yang bahagia. Itu nikmat yang besar-besar. Jadi Ar-Rahim adalah Tuhan yang adalah pemberi nikmat yang bersifat halus-halus. Okey, itu definisi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan kita telah pun bicarakannya sebelum ini. Kita balik kepada alhamdu secara uruf. Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im
bisababi kaunihi mun'iman. Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im. Satu perbuatan yang mana perbuatan itu dibuat untuk menunjukkan penghormatan terhadap seseorang ataupun terhadap pemberi nikmat. Tak kiralah pemberi nikmat itu Allah ataupun makhluk. Bisabab kaunihi mun'iman. Perbuatan itu kita lahirkan, kita zahirkan kerana apa? Kerana pemberi nikmat itu telah memberikan nikmat. Maksud dia perbuatan itu kita lakukan, contoh maknanya sebarang perbuatan yang menunjukkan penghormatan kepada satu pemberi nikmat. Sebab apa penghormatan itu diberikan? Kerana dia telah memberikan nikmat. Contoh macam orang Mesir, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau dia hormat seorang, kadang dia buat gini. Dia letak tangan di atas kepala. Saya ingat itu uruf biasa. Rupanya dalam kitab-kitab pun disebut. Di antara contoh alhamdu secara perbuatan adalah apabila kita meletakkan tangan di atas kepala sebagai tanda penghormatan kita kepada seseorang. Maknanya kita contoh, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dalam uruf orang Melayu tak adalah gitu Kita macam mana penghormatan kita? Mungkin kita letakkan tangan di dada mungkin itu penghormatan kita, kita tundukkan sikit. Tapi orang Arab dia bukan dekat dada, dekat kepala terus dia angkat tangan dia begitu, dia letakkan atas kepala, itu penghormatan. Kenapa kita melakukan perbuatan itu? Okey, sekiranya kita buat perbuatan itu kebetulan kerana kita cinta kat dia, maka itu tidak panggil sebagai alhamdu. Jadi kalau kita melakukan perbuatan itu untuk menunjukkan penghormatan kita kepada si pemberi nikmat tadi, sebab apa? Sebab dia bagi nikmat. Contoh satu orang dia bagi sedekah kepada orang, kata syukran ya akhi, syukran. Contoh, terima kasih, kita letak tangan di kepala. Maka kita buat perbuatan tu untuk memuliakan dia dengan tujuan kerana apa? Kerana dia telah memberikan nikmat. Itu kalau kita dengan makhluk lah. Bisababi kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Tak kiralah, kata para ulama, sama ada perbuatan yang kita zahirkan itu tujuannya untuk menghormatinya disebabkan dia telah memberikan nikmat, sama ada dia bagi nikmat kepada orang yang memuji atau kepada orang lain. Contoh, dalam satu majlis dia datang satu orang, dia pun bagi bantuan. Saya tengok dia tak bagi bantuan kat saya pun, dia bagi bantuan ke orang lain. Saya kata subhanallah, betapa orang ni sangat pemurah. Lalu saya kata, ahlan wa sahlan marhaban. Selamat datang kepada tuan sekian. Saya pun letakkan tangan saya di atas kepala. Sedangkan dia tak bagi nikmat kepada saya. Saya buat tu sebab apa? Sebab saya nak menunjukkan perhormatan saya kepada dia. Sebab dia telah memberikan nikmat. Kepada siapa? Kepada orang lain. Tak semestinya kepada saya. Tak ada masalah. Tapi kalau dia bagi kepada saya pun tak ada masalah juga. Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi sawaun. Itu sawaun tu maksudnya dia dah mula nak meluaskan perbuatan jenis macam mana. Tidak kira sawaun, sama ada, tidak kira kalau kita mendatangkan definisi alhamdu sampai tadi pun dah okey dah. Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Cuma kalau kita nak menjelaskan lagi, sawaun kana amalan bil arkan, sama ada perbuatan yang menunjukkan penghormatan kita kepada si pemberi nikmat kerana dia telah memberikan nikmat tersebut, sama ada perbuatan yang kita nak tunjukkan penghormatan kita kepadanya itu adalah perbuatan dengan anggota badan. Sawaun kana amalan bil arkan. Contoh macam orang Arab tadi letakkan di atas kepala. Orang Melayu bila datang, apa khabar tuan? Sihat tuan? Allah seronoknya tuan datang bagi sumbangan kepada kami. Contoh. Tapi dia tak bercakap betul, dia buat tangan begitu ya. Sebagai tanda hormat dia kerana orang tu telah memberikan satu pemberian kepada orang lain, contoh, atau kepada dia sendiri. Maka dia pun menundukkan tangan, dia letakkan tangan di dada dan dia menundukkan. Maka itu adalah perbuatan. Dan dia bukan ucapan. Okey, tak kira walaupun dia tak bercakap, maka itu juga dipanggil sebagai alhamdu secara uruf. Walaupun kalau kita tengok definisi alhamdu secara lughah, secara bahasa, dia mesti sana'. Dia mesti pujian dengan mulut. Jadi makna uruf dia lebih luas sikit.
Sawa'un kana amalan bil arkan au qawlan bil lisan au qawlan bil lisan, ataupun perbuatan yang menunjukkan penghormatan kita kepada orang tersebut disebabkan dia bagi nikmat kepada orang tadi, itu adalah qawlan bil lisan au qawlan bil lisan, ataupun ia adalah satu ucapan dengan lidah. Tadi perbuatan anggota tubuh badan, atau dia tak buat tebaran tanda, tapi dia ucap, terima kasih Tuan bagi saya duit, semoga Allah memudahkan urusan Tuan. Maka itu adalah alhamdu. Itu juga dipanggil sebagai alhamdu kerana dia adalah qaul bil lisan. Jadi fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bikaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi sawa'un kana 'amalan bil arkan aw qawlan bil lisan aw i'tiqadan bil janan aw i'tiqadan bil janan aw i'tiqadan bil janan, atau perbuatan yang menunjukkan penghormatan itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati sanubari si pemuji. Dia tak bercakap. Dia tidak menunjukkan sebarang perbuatan, tapi hati dia begitu rasa orang ni orang yang mulia, orang ni orang yang bagus, maka suara hati dia itu pun dipanggil sebagai alhamdu. Cuma kalau dia senyap je, hati dia berbicara, dia seoranglah tahu dia sedang memuji. Yang dipuji tak tahulah sedang dipuji. Orang yang dipuji tidak ketahuilah dia bahawa dia sedang dipuji, kerana yang terzahir bagi orang tadi kebetulannya hanya suara hatinya. Dia sendiri yang tahu apa yang sedang bergelora di dalam hati sanubarinya. Jadi alhamdu adalah sebarang perbuatan. Tak kira ianya perbuatan tubuh badan, ataupun ia ucapan dengan lisan, atau keyakinan yang ada dalam hati bahawa orang ni orang yang dihormati kerana dia telah memberikan nikmat tadi. Maka ini semuanya dinamakan sebagai alhamdu secara uruf. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita akan menjadi seorang yang dianggap memuji Allah Subhanahu Wa Taala, apabila perbuatan kita menunjukkan kita menghormati Allah kerana Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Jadi kalau Tuhan bagi nikmat kepada kita, tiba-tiba kita melakukan perbuatan dosa, itu bukan tanda kita berterima kasih ataupun memuji Allah. Kerana perbuatan kita tidak menunjukkan penghormatan kita kepada Allah. Jadi orang yang memuji Allah secara uruf bermaksud orang yang perbuatannya menunjukkan dia berterima kasih kepada Allah. Dia memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lisan dia, mulut dia mengucapkan puji-pujian. Dia kata alhamdulillah, macam pengarang kitab Safinatun Najah, beliau kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, yang Allah adalah Tuhan bagi seluruh alam. Segala puji ni bukan untuk saya, bukan untuk orang ni, bukan untuk orang lain, tetapi untuk Allah semata-mata. Maksudnya hakikat pujian hanya untuk Allah. Maknanya beliau telah menggunakan lidah beliau dan beliau nukilkan dalam bentuk tulisan. Suara beliau itu adalah sebagai alhamdu. Secara lisan. Dan semestinya apabila kita betul-betul memuji seseorang, berterima kasih kepada seseorang, hati kita penuh dengan penghormatan terhadap orang tersebut kerana orang itu telah memberikan nikmat. Maka kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, dan semestinya Allah telah memberikan nikmat kepada kita, maka pujian kita kepada Allah adalah dengan perbuatan yang menunjukkan kita taat kepada Allah, dengan lidah yang tidak henti-henti memuji dan memuji Allah. Sebab tu disyariatkan zikrullah. Kita sebut la haula wala quwata illa billah. Kita sebut subhanallah. Kita puji Allah dengan pelbagai pujian. Itu untuk menunjukkan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, orang yang betul-betul ucapannya seperti dalam hati, hatinya juga memuji Allah dengan berkeyakinan bahawa memang layaklah Allah Azza wa Jal menjadi Tuhan yang menerima segala pujian dan penghormatan daripada kita. Maka itu adalah alhamdu secara
uruf. Jadi saya sengaja bawa perbahasan ni agak dalam. Mungkin tuan-tuan tak biasa dengar perbahasan ni. Atau mungkin pernah dengar tapi jarang-jarang sangat. Supaya bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam solat kita, kita akan teringat makna-makna ni. Kita teringat puji kepada Allah. Macam mana saya kata saya puji Allah. Kita sebut dah mulut puji Allah. Perbuatan kita memuji Allah ataupun tidak. I'tiqad kita memuji Allah ataupun tidak. Atau perbuatan kita saja memuji Allah tapi mulut tak nak puji Tuhan. Atau macam mana? Jadi bila kita sebut Alhamdulillah dan kita sedang memuji Allah ketika itu, kita menginsafi. Mulut sudah memuji Tuhan. Bila pula amalan akan memuji Allah? Dengan cara mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pula hati sanubari kita akan sentiasa mesra dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada apa benda pun teringat Allah. Sampai bila nak sampai ke tahap itu? Bila kita nak sampai ke tahap itu? Jadi orang yang dia memuji Allah dengan pujian yang sebenar-benarnya, mulutnya berbicara, perbuatannya membuktikan, hati jantungnya membenarkan bahawa kemuliaan itu benar-benar adalah milik Allah kerana Allah telah memberikan nikmat kepada kita selaku makhluk-makhluknya. Silakan cikgu. Okey, orang memuji kita. Orang puji kita. Elok-elok kita buat sorang-sorang. Lepas tu dia kata, saya tengok daripada tadi. Ya ke? Allah, sudah pula. Tadi buat ikhlas dah kan? Dah dipuji. Ya ke? Bila tengoknya? Daripada awal. Allah. Allah. Jangan cerita ke orang. Dalam hati. Kalau boleh tulislah dekat Facebook. Contohnya dalam hati lah. Contoh, bukan cikgu lah, orang lain ni. Orang lain. Jadi macam mana sebenarnya? Okey, di sana ada dua keadaan. Dua situasi. Pertama yang nak memuji tu. Dia kena tahu yang nak dipuji ini macam mana dia. Mampu atau tidak menjaga hati dia. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi memuji seorang sahabat Nabi dengan pujian yang begitu melangit. Nabi kata, qata'ta zahra rajul. Kau telah memotong belakang lelaki ini. Bukan kau puji dia, kau telah menghancurkan dia. Maksudnya kau telah memutuskan tulang belakang, kau telah membunuh dia. Sebab apa? Sebab pujianmu itu menyebabkan dia, daripada elok kerana Allah Ta'ala, dia pun, syok juga. Syok juga. Orang puji-puji kan. Dia kata, baguslah Tuhan ni, saya tengok banyak berzikir, banyak solat. Itu yang kamu tahu. Kamu tak tahu saya sedang berpuasa sunat ni. Bagi tahu pula. Jadi maknanya itu. Kalau orang begini, jangan kita rosakkan dia. Biarkan dia buat amalan ibadat, tak payah puji dia. Puji dia bukan depan dia, tak apa. Jangan puji-puji dia, bagus yang kamu. Nanti rosak dia. Kesian kat dia. Ini orang yang kalau dia tahu, dia tahu dia tu lemah menerima pujian. Makin dikipas, makin terlungkup dia. Ada orang, kita puji dia macam mana pun, dia tak terkesan. Orang ni boleh kita puji dia depan-depan. Sebab tu Nabi SAW juga pernah memuji para sahabat. Jadi kata para ulama, bila Nabi pernah menegah seseorang jangan puji orang depan-depan, dalam masa yang sama Nabi juga pernah memuji para sahabat depan-depan. Itu tandanya kalau orang itu dia menerima pujian dia tidak terkesan, dia sekadar lalu di telinga dia je, tak melekat di hati dia. Dia macam tak apa dengar orang puji dia. Maka ini tak apa kita puji dia. Sebab bila kita puji dia, bagi semangat pada orang lain untuk buat perbuatan baik yang dibuat oleh orang ni. Tapi kalaulah dengan kita memuji dia, elok dia dah buat kena Tuhan, udah ni dia pun sonok. Dan dia pun rasa, dia mula takjub. Dia kata, betul lah amalan aku ni. Bukan semua orang boleh buat macam aku buat ni. Jadi ketika itu kita telah memutuskan tulang belakang dia. Maksudnya kita telah menyebabkan dia dalam kerosakan. Kesian kat dia. Elok-elok dia niat kena Tuhan, kita pula jadi perosak amalan dia. Jadi kalau orang yang dia tak mampu, jangan puji dia depan. Ini bagi apa sikap orang yang nak memuji. Katakan orang yang nak muji tahu orang ni
Dia tahan pujian. Atau dia puji kebetulannya dalam keadaan kita pula kebetulannya tak kuat pujian. Akhirnya kita pun rasa, seronok juga kan. Apa sikap kita? Kita kena ingat balik apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah, bukan untuk saya. Dia kena lawan. Sebab tu kalau dia tak kuat, jangan bagi peluang orang puji dia. Sebab tu antara perbuatan yang kita dituntut adalah melakukan kebaikan dalam senyap. Betul, antara bendanya sembahyang sunat buat di rumah. Bukan buat depan orang ramai. Melainkan kalau sembahyang sunat rawatib lah. Larat kita balik rumah, betul datang balik. Betul balik ke rumah, betul datang balik sembahyang isyak. Bukan begitulah, terus je lah. Tapi kalau macam sembahyang qiyamul lail, tak perlulah cerita ke orang, malam ni saya qiyamul lail. Semalam 20 rakaat je. Hari ni tambah sikit kot. Naya orang. Yang memuji satu hal, yang maki pun satu hal. Jadi orang yang kalau dia dipuji dalam keadaan dia tahu dia lemah, maka seboleh-bolehnya dia elakkan daripada melakukan perbuatan depan orang. Berbeza kalau dia kuat, dia tak terkesan dengan pujian, dia buat depan orang, dia menyebabkan menjadi contoh kepada orang lain untuk melakukan amalan tersebut. Lain pula. Rasulullah melakukan amalan, para sahabat tengok, kerana menjadi qudwah, menjadi suri tauladan kepada para sahabat yang lain. Jadi apabila seseorang itu menerima pujian, dia kena terus letakkan dalam hati dia, siapalah saya untuk dipuji Allah. Kalau orang tahu aib saya, nescaya tidak akan tergamak mereka ingin memuji saya, kerana dahsyatnya dosa saya berbanding dengan ibadah yang saya lakukan. Dia kena lawan. Dia kena sedar bahawa dia itu serba kekurangan. Dan Allah yang telah menutup keaiban dia sehingga orang nampak kebaikan dia semata-mata. Orang tak nampak pula keburukan dia. Dan akhirnya orang puji dia, dia balikkan semula kepada Allah. Allah, siapalah saya nak dipuji Tuhan? Nak dipuji oleh manusia. Aib saya dengan Tuhan gini. Ni semua orang tak tahu ni. Alhamdulillah Allah tutup aib saya. Puji hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni share fakta boleh sebut lah. Tapi nak jadi pakaian peribadi susah tau. Dia memulakan kepada riyadah. Dia kena lawan, dia kena latih, dia kena mohon kepada Allah. Sehingga kata para ulama sufi, sehingga puji dan maki adalah sama. Sehingga puji dan maki adalah sama. Orang maki dia tak terkesan pun. Orang puji dia sama macam orang maki dia. Orang maki dia ke, orang puji dia ke sama. Ya, kalau sampai ke tahap itu, maknanya dia perlu bersyukur pada Allah kerana Allah sudah menjadikan dia berada pada tahap melakukan perbuatan betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya kalau orang maki kita, lain rasanya. Orang puji kita, seronoknya hati ya. Bila ada rasa seronok bila dipuji, tapi geram kalau kena maki, belum lagi. Maka kita kena terus berusaha dengan melatih diri, dengan memohon, semestinya memohon kepada Allah supaya kita sampai ke tahap orang yang betul-betul melakukan perbuatan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, alhamdulillah, itu adalah definisi bagi alhamdu. Silakan Pak Tam. Allah yarhamu. Hadza min fadli rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi ini jawapan yang Pak Tam nak sambung. Pak Tam nak kongsi dengan kita. Guru beliau dan juga guru kepada Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah dan ramai ulama-ulama Azhar hari ini, iaitu Fadilatul Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Muhammad Zakiyuddin bin Ibrahim, yang merupakan antara kibar ulama Al-Azhar satu ketika dahulu. Pak Tam sempat dengan beliau, saya tak sempat. Saya tak sempat dengan Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Saya sampai Mesir tu Syekh dah tak ada dah. Dapat pergi ziarah makam beliau je lah di Al-Ashirah Al-Muhammadiyah. Jadi Pak Tam kongsi tadi antara yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim adalah apabila ada orang puji beliau, dia kata haza min fadli rabbi. Diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kelebihan yang Allah kurniakan kepada saya. Maksud itu juga di antara cara untuk mendidik hati supaya disandarkan segala benda
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Itu juga subhanallah, banyak cara saya dapat kongsi hari ini dengan pengalaman seorang-seorang. Itu antara amalan yang dilakukan oleh Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi. Dan kalau di Malaysia ni biasa kita dengar kisah Tok Guni Aziz, ceritanya begitu, Allah yarhamuh. Syekh Muhammad Zaki, Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi ini juga antara ulama besar. Saya rasa Pak Tam pun sempat Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya sampai-sampai tu Syekh dah tak ada juga. Saya lahir lewat. Jadi tak sempat nak bertemu dengan beliau. Tapi antara tokoh ulama yang terkenal sampai ke hari ni, kalau di Mesir tu, dalam rancangan TV tu ada je kuliah beliau. Macam beliau tu masih ada lagi sedang berkuliah, sedangkan dah meninggal. Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi mengajar lama di Masjid Sayyiduna Al-Husain, masjid yang disemadikan di dalamnya kepala mulia Sayyiduna Al-Husain, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh di Karbala sebagaimana kita semua sedia maklum. Jadi Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi ini antara kisah yang masyhur juga bila orang akan puji Syekh, orang akan puji. Jadi Syekh nak ubat hati dia dengan malam-malam bila orang dah tak ada, dia akan pergi ke tandas dan basuh tanah-tanah masjid. Biasanya tanah masjid ni lebih mencabarlah daripada tanah rumah kita. Tapi kalau tanah rumah kita lebih mencabar daripada tanah masjid, itu lain ceritalah. Sebab bila tanah masjid ni kadang-kadang macam-macam orang tu. Kadang-kadang orangnya perangai macam-macam. Jadi kita akan menemui pelbagai perkara yang bermacam-macam lah di situ. Jadi beliau nak maklumkan kepada jiwa dia, kau ingat kau bagus sangat. Kau ingat orang puji kau mulia. Sekarang tempat engkau di jamban je. Beliau bersihkan tandas supaya beliau dapat membersihkan hati beliau kembali daripada terkesan dengan pujian. Subhanallah. Saya sebut satu, Pak Tam kongsi satu, cikgu kongsi satu. Jadi dapat 3. Jadi ada siapa nak kongsi lagi? Nombor yang 4. Boleh kongsi. Dia itulah peranan tasawuf. Tasawuf ni dia ilmu yang halus, yang nak pergi kepada hati sanubari. Dia nak supaya kita ikhlas. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang nak sampai ke tahap ikhlas. Tak payah cakap banyak lah. Saya sendiri pun kadang-kadang bila solat apa semua, bila orang puji, tersenyum juga tu. Nak katanya kita memang sentiasa perlu mujahadah. Perlu sentiasa berlawan dengan hawa nafsu. Sebab tu kata para ulama, berlawan dengan hawa nafsu ni al-jihadul akbar. Dan ada hadisnya, hadis yang berstatus dhaif. Ada ulama kata maudhu', tapi hadis ni kalau ikut sebahagian para ulama berstatus dhaif. Ketika para sahabat pulang daripada perang, para sahabat Rasulullah kata, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang daripada peperangan paling kecil nak menuju kepada peperangan paling besar. Lalu kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dhaif ni sebut begitu? Kerana lawan dengan musuh berhari. Ada tempohnya. Lepas tu kita selesai dah, tak payah lawan dah. Tapi berlawan dengan hawa nafsu ni sampai mati, tuan-tuan. Sekali kita menang, sekali dia menang. Sekali dia menang balik, 3-4 kali dia menang, kita menang pula lepas tu. Kita akan sentiasa berlawan dengan hawa nafsu kita sampailah kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah selesai kita bicara tentang alhamdu secara syar'i, secara uruf ya. Dan seterusnya kalau kita lihat kitab ini, setelah pengarang mendatangkan pujian kepada Allah Azza wa Jal, beliau telah menyatakan bahawa Allah ni Tuhan bagi seluruh alam. Alam ni siapa? Apa dia alam ni? Ma siwallah wa sifatihi. Ada seorang ulama Azhar, Al-Syeikh Rabi' Al-Jauhari, ulama besar Al-Azhar hari ni, Syekh Rabi', Dr. Rabi'. Beliau pernah dalam satu pengajian di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, beliau sebut apa dia al-alam. Sebab alam ni, kalau kita alam ni kita akan faham macam alam semesta ni. Itu dalam bahasa Melayu sebut alam ni alam semesta, kita faham alam cakrawala apa semua tu. Tapi dalam bahasa Arab, al-alam ma siwallah wa sifatihi. Ma siwallahi wa sifatihi. Apa saja yang selain Allah dan selain sifat-sifat Allah. Maknanya Nabi Muhammad termasuk dalam alam. Kita termasuk dalam alam.
Binatang termasuk dalam alam. Mudah cerita, alam adalah makhluk. Jadi bila sebut alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya segala puji bagi Allah yang Allah adalah merupakan Tuhan bagi seluruh makhluk. Seluruh makhluk, tak kira manusia, jin, binatang, semua sekali. Rasanya dah masuk isyak tadi. Kita azan dulu. Ya Rabb. Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر، الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita pun jelas apa maksud alhamdulillahi rabbil alamin yang saya terjemahkan ataupun kawan-kawan kita terjemahkan di sini. Segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan sekalian alam. Selain Allah itu semuanya adalah alam. Alam kita kata alam manusia, alam jin, alam hayawan, alam malaikat, alam planet, apa sahaja alam yang apa sahaja yang makhluk bukan Allah, maka Tuhan dia siapa? Allah. Kerana itu alam adalah hadis. Alam adalah baharu.
Dalam ilmu akidah disebut hadis. Hadis maksudnya baharu. Baharu di sini maksudnya dulu tak ada, lepas tu ada. Dulu tak pernah wujud. Akhirnya diwujudkan oleh al-muhdis, iaitu yang mencipta. Dulu tak ada, kemudian diciptakan oleh pencipta. Siapa pencipta? Iaitu Allah. Jadi Allah dan juga sifat-sifat Allah dipanggil qadim, yang lama. Kalau terjemahnya begitulah, qadim maknanya lama, hadis baru. Apa maksud lama bagi Allah Ta'ala? Maksudnya Allah Ta'ala ini wujudnya tidak didahului dengan ketiadaan. Tak ada istilah pada 1 tahun tak ada langsung wujud. Tuhan pun tak ada, kita pun tak ada. Tak lama lepas tu, dalam 3 tahun lepas tu, muncullah Allah Ta'ala. Tak ada. Itu tak dinamakan sifat Allah. Itu bukan Allah. Allah pula sebelum munculnya segala makhluk, Allah sudah pun ada. Pernah ke Tuhan sebelum ada tiada? Tiada. Maksudnya ketiadaan Allah itu tak wujud. Allah wujud tanpa ketiadaan. Tapi kenapa begitu? Padanlah dia Tuhan. Kalau Allah Ta'ala pun wujud sebelum itu tiada, nayalah. Macam mana pula keadaan suatu ketiadaan itu? Siapa pula yang memunculkan Tuhan? Jadi mustahil bagi Allah begitu. Sebab itu Allah ni qadim. Sifat-sifat Allah juga qadim. Sifat-sifat Allah seperti Allah berkata-kata, Allah berkehendak, Allah tidak memerlukan sebarang zat, Allah tidak memerlukan sebarang makhluk. Maka kesemuanya itu adalah sifat-sifat qadim, iaitu sifat-sifat lama. Yang kalau kita fahami maksud lama di sini iaitu kewujudannya tidak didahului dengan ketiadaan. Sedangkan kita pula wujud kita adalah hadis kerana kewujudan kita didahului dengan ketiadaan. Allah pula wujudnya dengan sedia kala tanpa didahului dengan ketiadaan dan tidak akan disudahi dengan ketiadaan. Sebab itu Allah itu adalah al-baqa, Tuhan yang maha kekal. Jadi Allah dan sifat-sifatnya itu qadim, iaitu wujud tanpa didahului dengan ketiadaan dan tidak akan binasa. Manakala kita pula adalah hadis. Dulu tak ada, kemudian diciptakan Tuhan. Okey, lepas tu ke mana? Lepas tu akan tiada pula selepasnya. Cuma ada juga makhluk Allah yang didahului dengan ketiadaan tetapi tidak diakhiri dengan pengakhiran. Ada juga. Siapa? Roh. Roh kita dulu tak ada. Betul Tuhan ciptakan. Lepas tu roh tu hidup tak mati-mati. Habis yang mati siapa? Yang mati jasad. Jadi orang meninggal dunia tu bukan roh dia meninggal. Dia tu, jasad dia meninggal. Tapi roh dia hidup. Sama juga dengan syurga neraka. Allah Ta'ala dulu tidak ada syurga dan neraka. Lalu diciptakan oleh Allah. Selepas itu, adakah syurga dan neraka akan binasa? Tidak. Syurga dan neraka akan kekal selama-lamanya. Tapi bukan kerana dia sendiri mampu untuk kekal. Tetapi kerana dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi seluruh alam. Dan kata para ulama, mengapa para ulama kita sewaktu menulis, mereka akan datangkan basmalah dan mereka akan datangkan alhamdulillah. Sebut mula-mula bismillahirrahmanirrahim. Betul, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kerana mengikut cara Al-Quranul Karim, iaitu kalau kita buka Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, surah mula-mula dalam Al-Quran, kita akan mendapati awal surah Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua pula adalah alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di sana ada tuntutan daripada baginda Nabi alaihi salatu wasalam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita memulakan benda-benda penting dengan alhamdulillah dan juga dengan bismillah. Lalu kata para ulama, maksud Nabi minta kita sebut bismillah iaitu secara hakiki. Sebelum sebut apa benda pun, bismillah dulu. Sebelum sebut apa benda pun, bismillah dahulu. Selepas selesai bismillah, sebut pula selepasnya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pun dianggap sebagai permulaan, kerana selepas alhamdulillah kita akan sebut macam-macam benda lagi. Maka alhamdulillah dianggap sebagai permulaan yang idafi. Dipanggil al-bidayah al-idafiyah. Manakala kalau dengan bismillah pula dipanggil sebagai al-ibtida al-haqiqi ataupun al-bidayah al-haqiqiyah. Permulaan yang hakiki, kerana sebelum bismillah tak ada sebarang ucapan. Sebab tu kalau kita nak menulis apa, sebelum tulis macam-macam tulis bismillahirrahmanirrahim, lepas tu tulis alhamdulillahi Rabbil Alamin, macam yang dilakukan oleh pengarang kitab kita ini.
Kemudian kata pengarang, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dengannya, kata para ulama, bila didatangkan wa bihi nasta'in, tak digunakan pula nasta'inu bihi. Kalau ikut terjemahnya, wa bihi nasta'in, dengannya kami memohon bantuan. Kalau wa nasta'inu bihi, kami memohon bantuan dengannya, dengan bantuannya. Ada beza ke antara tu? Kami memohon bantuan dengan Allah, dengan bantuan Allah. Kami memohon bantuan daripada Allah, dengan daripada Allah sajalah kami memohon bantuan. Ada beza. Kerana bila sebut wabihi nasta'in, dia akan menunjukkan hanya semata-mata dengan bantuan Allah sajalah kami memohon pertolongan. Tapi kalau kita sebut wa nasta'inu bih, kami memohon bantuan daripada Allah, mungkin kita minta juga bantuan daripada yang lain. Jadi sebab itulah kalau dalam surah Al-Fatihah tu dia sebut iyyaka na'budu. Dia tak sebut pun na'buduka wa nasta'inuka. Tapi Allah Ta'ala guna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu sahajalah kami menyembah dan hanya kepadamu sahajalah kami memohon pertolongan. Jadi dia panggil sebagai al-hasr. Dia ada unsur hanya semata-mata kerana kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Wa bihi nasta'in. Dengannya, maksudnya dengan bantuannya sahaja kami memohon pertolongan bagi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Jadi disebut bahawa puji-pujian ini milik Allah dan kita ini tidak akan mampu untuk bersendirian tanpa Allah. Bahkan kita akan sentiasa memerlukan kepada Allah dalam segala urusan-urusan keduniaan kita dan juga urusan-urusan akhirat kita. Sebab tu digabungkan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Supaya jangan malu untuk minta kepada Allah, kerana Allah adalah Ar-Rahman. Tuhan yang memberikan nikmat yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang penting-penting. Dalam masa sama Allah juga adalah Ar-Rahim, iaitu Tuhan yang memberikan nikmat yang kecil-kecil, yang mungkin tak berapa penting pada mata kita. Jadi nak minta urusan dunia, ya Allah saya teringin nak sekian-sekian, ya Allah nak beli rumah payah, ya Allah bagilah saya peluang untuk ni, ya Allah selamatkan saya daripada penyakit begini. Mari kita mohon, kerana Allah adalah Ar-Rahim. Tapi jangan malu pula minta yang besar-besar daripada Allah. Ya Allah rezekikan saya untuk berjiran dengan Nabi di akhirat kelak. Kan besar tu permintaan tu. Macam malu nak minta. Kau siapa nak berjiran dengan Nabi? Kau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, okey lah sikit. Ni kau. You nak berjiran dengan Nabi. Anta turid antakun bijiwar sidna Nabi. Wa anta man? Anta min. Orang mesti kata, anta min. Kau pun siapa? Tapi tak. Allah adalah Ar-Rahman yang memberikan nikmat yang besar-besar. Minta aja. Dan ana inda zanni abdi bi. Dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, saya di sisi sangkaan hamba saya terhadap saya. Apa yang hamba saya sangka buat saya, maka itulah saya. Maka kita bersangka bahawa Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Dan moga-moga Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Ini kita akan bawa dalam majlis yang keseterusnya. Rasanya dalam majlis keseterusnya kita dah selesai dah. Sebab yang penting yang banyak disebut oleh para ulama adalah pada perbahasan basmalah dan juga alhamdulillah dan sikit tentang as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu semuanya laju. Jadi cikgu jangan risau, kita boleh khatam, standby apa sekarang, tiap-tiap hari kumpul berapa ringgit. Siapa nak join, kita target khabar pula kali ni, biiznillah subhanahu wa taala. Baru baca mukadimah dah bincang je khatam, nak buat macam mana, kita memang hamba Allah yang serba lemah, nak saja benda-benda yang begitu. Tapi tak apa, kita minta je ke Tuhan, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Moga-moga ada kebaikan dan pertemuan kita pada perbahasan ini. Silakan Pak Tam. Itu memang yang Pak Tam sebut, subhanallah, jazakumullahu khairan. Pak Tam sebut antara bila sebut bismillah dengan alhamdulillah ni ada satu amalan, iaitu digabungkan serentak sewaktu kita minum. Di dalam Allahumma salli ala sayyidina, di dalam Mughnil Muhtaj juga disebut perbahasan ni. Kotak syarah dalam Mughnil Muhtaj disebut bahawa di antara yang disunatkan kita berdasarkan
apa yang mungkin disabdakan oleh Rasulullah, saya pribadi tak tahu ianya berasaskan hadis ataupun amalan para ulama. Nanti kita rujuk semula. Tetapi antara yang dituntut adalah sewaktu kita minum, contoh air ni, bila kita minum, kita disunat meneguk 3 kali kan. Ni contoh terus lah contoh terus kan. Jadi bila kita nak teguk air ni, sebelum kita teguk kita baca bismillah. Jangan bismillah macam tu. Sebab nanti hembusan tu masuk je jauh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tuan-tuan? Kata guru saya, Fadilatul Syekh Husri, bila kita berzikir, air liur kita itu sudah bersebati dengan zikrullah. Lalu bila kita minum, bila kita telan, badan kita itu akhirnya diselaputi dengan zikrullah yang sudah mencair dan bersama-sama dengan air liur kita. Jadi kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita minum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillah tu pun Alhamdulillah pun tak apa. Lepas tu nak minum sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak minum lagi? Minum baca lagi. Tapi biasanya kita minum 3 kali. Atau kita minum tak sempat terus baca bismillah. Itu selalu jugalah. Tak sebab bismillah dahaga punya pasal, terlupa. Sekali sebut bismillah, khalas, salah semara ala ba'ba'. Terlupa dah sebut alhamdulillah. Tapi nak katanya tuan-tuan, hatta air ni pun, pada akhir kadang-kadang kita pun tak terasa ini satu nikmat. Tapi nikmat Tuhan, Allah bagi kita boleh rasa air. Air yang boleh masuk dalam badan kita dan kita sihat. Sebab itu, antara yang dituntut sewaktu kita minum dan juga minumlah. Kalau makan tak boleh disunatkan setiap hari kita nak cunduk tu. Alhamdulillah, banyak pula bila nak habis kan. Yang saya jumpanya ketika kita minum. Bila kita minum, sebab kita bukan siasa tu minum. Biasanya 3 kali teguk, khalas, selesai. Jadi setiap kali kita nak minum, kita sebut bismillah. Selesai minum kali pertama, sebut alhamdulillah. Minum teguk kali kedua, sebelum teguk kita sebut bismillah. Dan begitulah seterusnya. Sampai selesai, kita minum 3 kali teguk, 3 kali bismillah sebelum minum. Dan alhamdulillah selepas setiap kali minum. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairal jazak. Kita ucapkan kepada guru kita, Fadilatul Syekh Al-Ustaz Al-Asy'ari, ataupun lebih dikenali dengan panggilan manjanya Pak Tam Asy'ari. Terima kasih di atas maklumat yang diberikan, atas perkongsian yang baik ini. Jazakumullahu khairan. Saya rasa kita tangguh setakat ini dahulu. Moga-moga ada kebaikan dalam pertemuan kita. InsyaAllah kita akan sambung pertemuan yang akan datang lagi 2 minggu pula. Kita akan bertemu. Tunggulah jadual yang akan turun oleh pihak surau. Ya Sabtu, ya Jumaat, ya Sabt, ya Ahad. Sama ada hari Jumaat atau hari Sabtu atau Ahad. Tuan-tuan tunggulah bila nak muncul punya jadual tu. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga ada kebaikannya. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan sebab kebaikan baginda lah kita bertemu pada hari ini. Alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairal jazaa.
di dalam jagaan Allah, di dalam kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.